semua services yang kita offer semua ada di MyTax. Dan kalau tak puas hati boleh telefon kan? Boleh tak masalah. Itu boleh. Nanti Itu option Fatin yang kedua. angkat. Okey, terima kasih banyak Puan Fatin. Mungkin pesanan sikit kepada sahabat pendengar kita yang mendengar Alright, ni. pesanan kita sekarang ni tengah hot lah isu scammers. Betul. Dah kena scam ke belum? Ada. Benar. Tapi kita buat bodoh je dengar je. Ya, betul. Saya pun kena banyak kali. So kita nak cakap lah berhati-hati dengan modus operandi scammers ni. Soalnya sangat advance lah. Peringatan kita nak bagi tahu yang kami di Lembaga Hasil ni tidak sesekali akan menghubungi pembayar cukai dengan menggunakan nombor telefon bimbit 019, 012 tu semua bukan kami lah. So kita orang tak akan guna. Siapa nak guna bil sendiri kan? Okey, yang kedua kita tak akan guna telefon tuan-puan Sabtu Ahad. Kita orang tak kerja Sabtu Ahad dan yang ketiga, kita tidak akan menyambungkan panggilan ke mana-mana agensi. Contohnya, kalau tak bayar, saya akan sambungkan ke pihak mahkamah, ke polis ke kan. So memang taxpayer dia takut dia dengar benda-benda agensi tu. So jadi janganlah mudah percaya. Dapatkan dulu pengesahan dengan pihak hasil sebelum melakukan apa-apa transaksi. Kalau takut, just refer back to us. Sebab modus operandi scammers ni dia bukan hanya melalui panggilan, email pun boleh tahan jugalah. So jangan klik lah apa-apa pautan yang dihantar melalui email itu. So apa-apa masalah ke nak pengesahan ke, boleh hubungi hasil kelan kami di 0389111000 ataupun menggunakan hasil chat. Dan follow lah kami punya media sosial di Facebook, Twitter dan juga Instagram. Dapatkan sumber yang sahih lah dan betul. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, bukan daripada nombor-nombor yang entah mana-mana datang je. Pula ada telefon kita kan. Okey. Betul. Baik. Terima kasih Puan Fatin atas kongsian ini. Minta maaf lah atas kesulitan. Tak ada masalah. Yang penting maklumatnya sampai kepada semua insya-Allah untuk kita laksanakan tanggungjawab kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian kita pagi ini bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Sudah anda lapor pendapatan 2021 dan kita dah sampai ke penghujung warna pagi hari Khamis hari ini. Terima kasih kepada semua kerana terus setia bersama kami walaupun dah terlajak 2 minit ni, tapi tak apa. Demi anda kita akan teruskan dengan kita punya perkongsian. Jumpa lagi esok. InsyaAllah. Yati, selamat bertugas untuk Aspirasi 10.1. Jumpa esok edisi Sayyidul Ayyam. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi temu bual bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM. Jom klik hasil sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Inspirasi, euforia, Islam, semuanya diikut. Berita ini dibawakan eksklusif oleh Kembara Salam Travel and Tour Sdn Bhd. Layari www.kembarasalam.com atau hubungi 010-8272-659 untuk info. Kembara Salam, peneraju destinasi pelancong anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Tiada produk coklat jenama Kinder daripada sebuah kilang di Belgium yang dilaporkan tercemar dengan bakteria Salmonella typhimurium masuk ke Malaysia. Pengarah Kanan Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia, Muhammad Salim Dulati mengesahkan perkara tersebut berdasarkan simakan data menerusi Sistem Maklumat Keselamatan Makanan Malaysia dari tahun 2021 sehingga kini. Katanya lagi maklumat daripada International Food Safety Authorities Networks turut mengesahkan produk yang terlibat tidak dieksport ke Malaysia. Kerajaan Sabah mendesak Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pengangkutan untuk mencari jalan bagi mengurangkan harga tiket penerbangan laluan domestik.
Sehubungan itu, Ketua Menteri Sabah Datuk Haji J. Noor yang juga merupakan Menteri Kewangan Sabah berkata, tambang penerbangan yang tinggi telah meningkat dengan ketara sehingga membebankan rakyat yang terpaksa menaiki pesawat ke Kuala Lumpur dari Sabah atau sebaliknya. Ujar beliau, Kabinet Negeri telah membincangkan perkara tersebut semasa mesyuarat mingguannya di Kota Kinabalu, Sabah semalam dan memandang serius kenaikan tambang penerbangan yang terlalu tinggi. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Berita itu tadi telah dibawakan eksklusif oleh Kembara Salam Travel and Tour Sdn Bhd. Layari www.kembarasalam.com atau hubungi 010-8272-659 untuk info. Kembara Salam, peneraju destinasi pelancong anda. Pakej muslim yang terbaik untuk anda. Bermusafirlah bersama Kembara Salam. Menawarkan pakej Jordan Palestin, pakej Eropah dan Balkan. Layari www.kembarasalam.com atau WhatsApp 010-8272-659. Kembara Salam, peneraju destinasi pelancongan anda. Kapsul Masa. Pada tanggal 10 April 1961, Subah Pusat TB Negara telah ditubuhkan. Penubuhan pusat ini telah dilancarkan oleh Menteri Kesihatan dan Kebajikan Masyarakat Yang Berhormat Datuk Ong Yok Lin. Penubuhan Pusat TB Negara ini bertujuan mencegah dan menghapuskan penyakit batuk kering dalam kalangan rakyat Malaysia. Pengumuman mengenai penubuhan pusat tersebut telah dibuat dalam satu sidang Majlis Kerja Persatuan Pencegah Penyakit TB sempena kempen mencegah penyakit tersebut. Sehubungan itu, bahagian penyakit TB telah diwujudkan di bawah pihak Kementerian Kesihatan dan satu peruntukan khas telah disediakan oleh kerajaan bagi pembinaan sebuah pusat TB negara di Jalan Pahang, Kuala Lumpur yang memberikan rawatan secara percuma kepada pesakit-pesakit. Tujuan utama penubuhan pusat TB ini adalah untuk memberikan suntikan BCG sekurang-kurangnya kepada 75% penduduk di Malaysia, mengenalpasti sekurang-kurangnya 2/3 kes-kes jangkitan penyakit TB dalam kalangan masyarakat dan memberikan rawatan sekurang-kurangnya kepada 95% pesakit-pesakit yang dikenal pasti mendapat jangkitan penyakit itu. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Ya Latif, 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 Ya Fattah, Ya Alim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Selamat menyambut bulan Ramadan yang diberkati. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak.
Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selamat dan salam buat resul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi, juga salam duha untuk semua rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ada Khamis hari ini 14 April 2022 bersamaan dengan 12 Ramadan 1443 Hijrah. Apa khabar puasa rakan pendengar semua? Moga-moga puasanya sihat, orangnya pun sihat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa pun bersama saya Nur Hayati Paradi, waktu ini 3 jam untuk bersama menerusi rancangan ataupun menerusi start Aspirasi 10.1 perkongsian hari Khamis hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada rakan-rakan Warna Pagi serta tadi yang baru saja selesai tugasan mereka di konti IKIM telah pun menyerahkan konti ini untuk Yati bersama dengan anda 3 jam. Terima kasih pada Sufian Amrin dan juga Luqman Hakim. Alhamdulillah. Dan untuk rakan-rakan pendengar perkongsian hari Khamis, pastinya ramai akan bersama ataupun akan nanti bersama menerusi pengajian ilmu dalam tahsinul ibadah bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Dan untuk makluman rakan pendengar, hari ini Ustaz ada perkara yang tak dapat nak dielakkan dan tak dapat nak bersama kita secara langsung, tapinya kita akan tetap bawakan perkongsian tahsinul ibadah yang merupakan siaran ulangan untuk sesi soal jawab minggu lalu untuk bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Tapinya insya-Allah bila kita kata ilmu ini bila kita ulang-ulang, dia akan lebih mudah untuk menyerap dan lebih mudah untuk melekat dalam ingatan. Bila kita lekat dalam ingatan, mudah juga untuk kita amalkan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini untuk anda rakan pendengar, boleh ikuti perkongsiannya nanti untuk sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram yang merupakan siaran ulangan untuk kita sama-sama dengarkan insya-Allah kejap lagi di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan sebelum kita nak bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram, jom kita dengarkan terlebih dahulu lagu sebagai pembuka tirai tugasan Aspirasi 10.1 edisi Khamis hari ini. Kita ada Safwan featuring Razin Mastika dengan Anugerah. Bicara tentang anugerah ini, bila Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan, itu juga satu anugerah sebenarnya. Allah nak hadiahkan kita dengan pengampunannya. Moga-moga Allah berikan kita kesempatan, usia kita dipanjangkan sehingga penghujung bulan Ramadan dengan penuh pengisian, insya-Allah. Untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Jalan yang berliku telah aku lalui, juga jalan berbilang simpang telah aku redahi. Aku rebah, aku tersungkur lalu bangkit, berbekalkan azam juga iman darimu Tuhan dalam meneruskan perjuangan. Dari kamar sepi ini ku senandung puisi lagu rindu untukmu Tuhan yang ku agungkan. Demi kasih dan cinta ini, anugerah darimu Allah ku salurkan menuju jalanmu. Anugerah darimu Allah dalam menyentuh hati insani. Anugerah
hanya padamu. Sesungguhnya hati berbicara, nikmat kurniaanmu ini tidak kudusta. Impian indah yang tercipta dari anugerah, moga ia kan jadi nyata sebagai pengukur iman kita. Semuanya bermula dari anugerah. Pada bulan Ramadan yang penuh keberkatan dan mulia ini, marilah kita mengambil peluang keemasan untuk membaiki dan meningkatkan prestasi diri agar dapat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sumbangan dari kita dapat mengimarahkan Ramadan. Ayuh menyumbang bersama Ummah Prihatin. Layari Facebook Ummah Prihatin. Rancangan Tahsinul Ibadah ini dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Ummah Prihatin Selangor. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook Ummah Prihatin. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tahsinul Ibadah untuk sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Dan Alhamdulillah telah pun bersedia di hujung talian untuk bersama dengan sahabat-sahabat tak lain tak bukan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz sudi bersama kami lagi untuk perkongsian hari ini dalam sesi soal jawab. Salam Ramadan juga untuk Ustaz. Masya Allah. Dan hari ini bila cakap tentang Ramadan, mungkin ada sedikit pendahuluan mukadimah Ustaz terlebih dahulu sebelum kita nak mulakan sesi soal jawab kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih kepada Nur Hayati Paradi, penerbit rancangan Tahsinul Ibadah, yang dikasihi Allah, yang dirahmati sidang pendengar IKIM sekalian. Ramadan mempunyai satu ibadah yang dipanggil puasa, dan puasa di dalam bahasa Arab disebut dengan lafaz saum. Dan saum asal maknanya adalah menahan. Maka daripada situ puasa itu dipanggil puasa kerana di dalam puasa itu ada yang dipanggil menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan ulama telah menyebut bahawasanya peringkat yang paling rendah daripada berpuasa itu adalah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan peringkat yang seterusnya, di samping menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, hendaklah orang yang berpuasa itu menahan dirinya daripada perkara-perkara yang melanggar perintah Allah ataupun disebut sebagai dosa. Peringkat yang lebih tinggi daripada itu, di samping menahan diri daripada perkara-perkara yang merupakan maksiat, melanggar perintah Allah,
seseorang yang berpuasa itu hendaklah menahan dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat walaupun ia adalah halal. Walaupun ia adalah halal. Seperti perkara yang disenangi oleh syahwat mata, pandangan. Perkara yang disenangi oleh syahwat telinga, pendengaran. Perkara yang disukai oleh syahwat hidung, iaitu menghidu bau-bau yang baik, iaitu dengan tidak memakai wangi-wangian. Dan lebih daripada itu, peringkat yang seterusnya, dalam berpuasa itu, seseorang itu menahan dirinya semasa dia berpuasa daripada berpaling kepada selain daripada Allah. Hatinya, tumpuannya setiap masa dan setiap ketika hanyalah ditumpukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali sebagai 3 peringkat puasa. Yang pertama, puasa awam, puasa orang kebanyakan. Yang kedua disebut sebagai puasa peringkat khawas, orang yang khusus, orang yang istimewa. Dan yang ketiga, yang paling tinggi adalah yang disebut sebagai puasa khawasul khawas, iaitu orang yang istimewa daripada kalangan yang istimewa. Semoga puasa kita sentiasa dalam setiap tahun itu kita mempertingkatkan kualitinya. Bukan sekadar hanya puasa menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bahkan kita perlu berubah dan meningkat. Menjadikan puasa itu sebagai suatu amalan ibadah yang memberi kekuatan kepada kita menahan diri daripada perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menghasilkan sifat taqwa dalam diri kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustaz untuk mukadimah sebentar tadi, dan waktu ini kita nak buka untuk rakan-rakan pendengar kita mengajukan soalan dalam sesi soalan jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Mulufi Muharram dalam Tahsinul Ibadah pada hari ini di platform-platform yang telah pun kami sediakan di FB IKIM FM, FB Nurhayati Paradi, FB YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 0129004004. Soalan pertama datang daripada sahabat kita di Facebook, Muhammad Adam. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Kata, semasa berpuasa, sahabat kita kerap ada rasa makanan ataupun benda asing dalam mulut sampai sahabat kita perlu cek sama ada makanan betul ataupun tidak, dan sebelum telan air liur. Apabila dia periksa, biasanya tak berjumpa dengan apa-apa makanan ataupun benda asing pun Ustaz. Perkara ini menyusahkan sahabat kita, jadi apa yang perlu dibuat? Terima kasih kepada saudara Adam yang bertanya. Apabila perkara ini berulang-ulang kali dan setiap kali diperiksa, rupa-rupanya ia hanyalah sebagai suatu sangkaan ataupun was-was, maka ketahuilah ia adalah was-was, bukan perkara yang hakiki. Ia adalah sesuatu yang merupakan was-was. Dan apabila dia adalah merupakan was-was, kita tidak dituntut oleh agama untuk memperdulikannya. Kita tidak dituntut oleh agama untuk menyusahkan diri kita dengan perkara yang tidak dituntut. Dan apatah lagi, yang membatalkan puasa ini adalah apabila kita menelan air liur dalam keadaan air liur kita itu bercampur dengan benda asing, dalam keadaan kita meyakini yang air liur kita itu bercampur dengan benda yang asing. Kalaulah seseorang itu menelannya dalam keadaan dia tidak perasan, dalam keadaan dia tidak tahu, maka ia tidak membatalkan puasa. Maka oleh kerana itu, apa yang perlu dibuat oleh orang yang berpuasa ketika selesai daripada sahur, hendaklah membersihkan mulutnya dengan sebaik-baiknya, dengan bersugi, dengan memberus gigi, dengan mencongkil gigi sebelum daripada azan subuh. Dan setelah dia selesai,
maka dia boleh menjalani Ramadannya, menjalani puasanya dalam keadaan tiada sebarang was-was. Kerana dia telah melakukan asbab-asbab untuk menghilangkan kesan-kesan sisa makanan daripada mulutnya. Lakukan. Selesai daripada sahur, bersihkan gigi sebaik-baiknya, insya-Allah. Selepas itu tidak akan ada lagi perasaan seperti yang dinyatakan tadi. Baik, terima kasih Ustaz untuk menghilangkan was-was sahabat kita, insya-Allah. Dan seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita Solehah di WhatsApp IKIM, Ustaz. Dia ada dua soalan. Soalan pertama, perlukah solat witir dibuat bersama tarawih atau boleh dibuat apabila bangun sahur? Dan soalan kedua, bolehkah solat tarawih 8 rakaat bersama imam tapi balik rumah untuk solat witir, Ustaz? Baik, kita ada sedikit masalah. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana. Kita akan dapatkan jawapan daripada Ustaz. Untuk anda, jangan mana teruskan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pada bulan Ramadan yang penuh keberkatan dan mulia ini, marilah kita mengambil peluang keemasan untuk membaiki dan meningkatkan prestasi diri agar dapat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sumbangan dari kita dapat mengimarahkan Ramadan. Ayuh menyumbang bersama ummah prihatin.
layari Facebook Ummah Prihatin. Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di IKIM. Alhamdulillah waktu ini kita kembali bersiaran dan dapat semula Ustaz Ahmad Lutfi Muharram untuk menjawabkan soalan daripada sahabat kita sebentar tadi yang terputus. Soalan daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM, Ustaz. Saya ulangi soalannya, boleh Ustaz ya? Daripada Soleha, ada dua soalan. Yang pertama, perlukah solat witir dibuat bersama tarawih atau boleh buat apabila bangun sahur? Dan yang kedua, soalan kedua, bolehkah solat tarawih 8 rakaat bersama dengan imam tapi balik rumah untuk solat witir, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Solat witir di dalam bulan Ramadan adalah disunatkan untuk melakukan secara berjemaah. Adalah disunatkan untuk melakukannya secara berjemaah. Maka mereka yang melaksanakan sembahyang tarawih, maka disunatkan selepasnya itu melaksanakan sembahyang witir supaya ia dapat dilakukan secara berjemaah. Tetapi kalaulah seseorang itu dia pulang lebih awal sebelum solat witir dikerjakan di masjid, ataupun dia memang sengaja menangguhkan solat witirnya ketika bangun daripada tidur untuk sahur, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah untuk berbuat demikian kerana waktu bagi solat witir itu adalah panjang. Bermula daripada selesai solat Isyak sehinggalah subuh. Sama ada seseorang itu mengerjakan solat witirnya sejurus selepas selesai tarawih ataupun dia mengerjakannya sebelum daripada subuh, iaitu ketika bangun untuk bersahur. Sebahagian ulama mengatakan bahawasanya adalah lebih afdal berbuat demikian. Apa maksud lebih afdal berbuat demikian? Kalaulah selepas daripada tarawih, selepas daripada witir, kita bercadang untuk melaksanakan solat-solat yang lain ketika bangun daripada tidur. Misalnya seorang itu berniat untuk melaksanakan solat tahajud. Maka pada ketika itu disunatkan solat witir itu ditangguhkan. Ditangguhkan sehingga selesai daripada mengerjakan solat tahajud, selepas itu barulah dikerjakan solat witir. Supaya apa? Supaya dijadikan solat witir itu sebagai solat yang terakhir pada waktu malam. Berdasarkan sepotong hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, jadikanlah oleh kamu solat yang terakhir pada waktu malam adalah solat witir. Dan daripada jawapan yang saya berikan dapatlah difahami jawapan bagi soalan yang kedua, iaitu apabila seseorang itu melaksanakan solat tarawih tidak cukup 20 rakaat, maka adakah selepasnya itu dikerjakan solat witir? Ya, dikerjakan solat witir. Hatta kalau orang tak sembahyang tarawih pun, disunatkan untuk sembahyang witir, kerana sembahyang witir ini bukan sembahyang yang khas hanya ada pada bulan Ramadan. Solat witir adalah solat yang disunatkan sepanjang-panjang tahun. Mana setiap hari sepanjang tahun disunatkan untuk mengerjakan solat witir. Tinggal lagi solat witir ketika bulan Ramadan ini ada dua perbezaan. Ada dua perbezaan dengan solat witir luar daripada Ramadan. Perbezaan yang pertama, solat witir di dalam Ramadan disunatkan dibuat secara berjemaah. Yang kedua, solat witir di dalam bulan Ramadan pada bermula daripada 16 Ramadan sehinggalah tamat Ramadan, disunatkan bagi kita membaca doa qunut
di dalam rakaat yang terakhir. Itu perbezaan antara solat witir di dalam bulan Ramadan dan solat witir di dalam hari-hari yang lain selain daripada Ramadan. Baik, Alhamdulillah. Ada sambungan je juga lagi Ustaz, soalan berkenaan dengan solat witir ni. Kata ada soalan satu lagi soalan, kata kalau sahabat kita ni dah solat witir berjemaah di masjid, perlu ke sahabat kita solat witir lagi selepas qiyamul lail Ustaz? Tidak ada dua witir dalam satu malam. Itu adalah merupakan hadis daripada Nabi SAW. Tidak ada dua witir di dalam satu malam. Maknanya apa? Kalau seseorang itu sudah melaksanakan witir, maka witir itu tidak boleh untuk diulang lagi. Tidak boleh untuk diulang lagi pada hujung malam. Tetapi Al-Imam Ibnu Hajar membenarkan, Al-Imam Ibnu Hajar ataupun Al-Imam Ramli, salah seorang daripada mereka, membenarkan yang dipanggil sebagai menyempurnakan witir, takmilul witir. Apa maksud menyempurnakan witir? Bilangan witir ini paling banyak adalah 11 rakaat. Paling banyak 11 rakaat. Ini menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Maknanya, kalau seseorang telah sembahyang witir malam tadi 3 rakaat. Dia sudah melaksanakan sembahyang witir 3 rakaat. Maka dia boleh menyempurnakan sembahyang witir itu, iaitu dengan menjadikannya 5 rakaat dengan menambah 2, menjadikannya 7 rakaat dengan menambah 4, menjadikannya berapa rakaat lagi? 10 rakaat dengan menambah, menjadikannya 10 rakaat. Menjadikannya 10 rakaat, menjadikannya 11 rakaat. Dengan menambah 8, menjadikannya 11 rakaat dengan menambah 8. Maka boleh menjadikannya 11. Kalau ke 10 tak witir, tak genap, tidak ganjil, 11 rakaat boleh. Maka apa yang boleh dilakukan oleh yang bertanya tadi dan juga sidang pendengar yang lain, iaitu apabila dia bangun selepas selesai daripada qiyamul lail, maka dia sembahyang lagi 2 rakaat dengan niat menyempurnakan witir. Maksudnya apa? 2 rakaat itu adalah pelengkap bagi 3 rakaat yang dia dah buat. Menjadikan jumlah keseluruhan witirnya 5. 4 rakaat menjadikan jumlah keseluruhan witirnya 7. Begitulah seterusnya. Maka yang ini boleh, dan ia tidak dikira mengerjakan 2 witir dalam satu malam. Sebab apa? Sebab untuk solat yang kedua yang dia buat selepas daripada qiyamul lail, dia tidak mengerjakannya secara ganjil. Dia mengerjakannya secara genap. Yang tidak dibenarkan adalah kita sudah mengerjakan solat witir, solat ganjil pada waktu malam selepas tarawih. Di hujung malam kita mengerjakan solat ganjil sekali lagi, iaitu 3 rakaat lagi. Yang itu tidak boleh. Tidak ada 2 sembahyang witir ataupun 2 yang ganjil di dalam satu malam. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Lagi soalan daripada sahabat kita, masih lagi berkisar dengan solat witir Ustaz, daripada Zaimah Angah di Facebook. Kata, Assalamualaikum Ustaz, dalam solat witir 1 rakaat selalu dibaca surah pendek sebanyak 3 surah. Kalau sahabat kita ni baca cuma 1 surah je, boleh ke Ustaz kalau solat secara bersendirian? Boleh. Kalau dia tak baca surah pun boleh. Sembahyang masih sah lagi. Bacaan surah itu adalah disunatkan. Sama ada dia nak baca 1 surah, nak baca 2 surah, nak baca 1 Quran pun, insya-Allah dibenarkan. Masya Allah, Alhamdulillah. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita di Facebook IKIM, Muhammad Azri Zainuddin tanyakan soalan Ustaz. Kata, bagi solat sunat yang dianjurkan buat 4 rakaat seperti solat Qabliyah Zuhur dan juga sunat Asar, apakah cara yang paling afdal? Buat 2 rakaat atau terus 4 rakaat Ustaz? Di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, solat
disunatkan untuk dikerjakan 2 rakaat. Sama ada solat itu solat malam ataupun solat itu solat siang, maka kalau ditanya yang mana lebih utama dan lebih afdal, adakah solat 4 rakaat dengan 1 salam ataupun 4 rakaat dengan 2 salam? Jawapannya adalah 4 rakaat dengan 2 salam lebih afdal. Sebabnya di dalam 4 rakaat dengan 2 salam amalnya itu lebih. Dalam 4 rakaat 2 salam ada 2 salam. Dalam 4 rakaat 1 salam hanya ada 1. Jadi 1 amal dengan 2 amal. Di dalam solat 4 rakaat 1 salam ada 1 takbir. Kalau di dalam 4 rakaat 2 salam ada 2 takbir. Ada apa? Ada 2 takbir. Di dalam solat 4 rakaat 1 salam, maka kita mengerjakan surah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Di dalam sembahyang 4 rakaat 2 salam, maka setiap rakaat itu kita akan membaca bersama surah sekali. Maka atas alasan-alasan tersebut di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, sama ada solat itu solat malam ataupun solat itu solat siang, disunatkan ataupun lebih afdal 4 rakaat itu dikerjakan dengan 2 salam, iaitu secara berasingan. Masya Allah, Alhamdulillah. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita di Facebook, Ikim juga, Nuraidin Nordin kata, Assalamualaikum Ustaz. Di kawasan sahabat kita ni tinggal ada orang sumbangkan penapis air untuk kegunaan minum orang ramai. Bolehkah air itu diambil untuk dijual, untuk kegunaan jualan, ataupun guna basuh tangan, basuh botol susu dan sebagainya, Ustaz? Ada orang yang menyumbang penapis air untuk kegunaan minum orang ramai. Bolehkah air itu diambil untuk dijual atau guna basuh tangan ataupun basuh botol susu dan lain-lain? Yang pertama, apa yang disumbangkan oleh orang tersebut adalah mesin penapis air. Dia bukan sumbang air. Air itu bukan dia punya. Dia bukan menyumbang air. Air adalah milik permis tempat tersebut lah. Kalau air itu ataupun penapis air itu disumbangkan ke masjid, maka air itu adalah hak masjid. Kalau mesin penapis air itu disumbangkan di suatu tempat, maka ia adalah hak ataupun milik permis ataupun tempat tersebut. Jadi bagi merujuk kepada soalan yang pertama, adakah ia boleh dijual? Maka jawapannya tidak boleh dijual. Kerana air yang diberikan dalam keadaan seperti ini, ia dipanggil sebagai ibahah. Ia dipanggil sebagai ibahah. Dia bukan tamlik. Dia bukan hibah. Dia ibahah. Ibahah tu maksudnya apa? Dia benarkan untuk kita guna. Dia benarkan untuk kita guna. Yang dipanggil ibahah. Jadi ibahah ini dia bukanlah tamlik, iaitu memilikkan. Memilikkan perkara tersebut kepada orang ramai. Maka bila dia adalah ibahah, maka tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual, dia hanya suatu bentuk kebenaran untuk menggunakannya sahaja. Dan kalaulah ia dibenarkan ataupun permis itu dia beri air, dia menyumbang air untuk tujuan minuman, maka air itu tidak boleh digunakan untuk tujuan selain daripada minuman. Tidak boleh digunakan untuk tujuan selain daripada minuman. Adapun kalau hanya sekadar membasuh botol susu yang sedikit, maka zahirnya ia boleh digunakan.
Kalaulah kita gunakan untuk perkara-perkara yang kecil, seperti untuk membasuh botol susu, dan menurut anggapan kita ia terlalu sedikit dan tuannya itu insya-Allah membenarkannya, maka bolehlah kita menggunakannya. Ingat kaedah yang saya sebutkan tadi, kalaulah sesuatu itu diberikan untuk satu tujuan, maka pengguna hanya berhak menggunakan ataupun mengambilnya untuk tujuan mengapa ia diberi, kerana barang itu adalah milik seseorang dan seseorang itu memberikannya dengan suatu tujuan, maka kita tidak boleh menggunakannya luar daripada tujuan yang ia dibenarkan. Baik, jelas. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada soalan dari sahabat kita di WhatsApp IKIM, Muhammad Isa. Tanyakan soalan, boleh ke puasa nazar dilakukan bersama puasa di bulan Ramadan, Ustaz? Puasa nazar dilaksanakan bersama puasa Ramadan. Dia macam ni, kalau nak faham. Kita ada berhutang dengan A. Kita ada berhutang. Satu hutang 200, satu lagi 200. Maksudnya kita hutang dengan dia 2 kali. RM200. Kemudian kita bayarlah hutang kepada dia. Kita kata kepada dia, ini hutang saya RM200 dan hutang ini mewakili hutang kali pertama dan mewakili hutang kali kedua, kira RM200 itu membayar 2 kali hutang. Hutang bulan Januari dalam RM200 ni, hutang bulan Februari pun dalam RM200 ini. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh, kerana RM200 itu adalah hutang yang berbeza. Bila hutang yang berbeza, maka tanggungjawab yang berbeza. Tidak bolehlah satu hutang mewakili hutang yang lain. Tidak boleh. Begitulah juga dalam masalah nazar dan puasa Ramadan. Berpuasa di siang Ramadan satu kewajipan, satu tanggungjawab. Berpuasa nazar satu tanggungjawab yang lain. Maka dua tanggungjawab hendaklah dibuat secara berasingan. Kerana memang tanggungjawab itu dibebankan supaya beban itu lebih. Maka tidak boleh dengan satu sahaja puasa kita ingin melunaskan 2 beban yang ditanggungjawabkan di atas pundak kita. Maka oleh kerana itu tidak boleh menggabungkan antara puasa Ramadan dan juga puasa nazar. Kalau seorang itu berniat dengan menggabungkan kedua-duanya sekali, maka niatnya tidak sah. Bila niatnya tidak sah, puasa nazar pun tidak sah, puasa Ramadan pun tidak sah. Dah kena qada lepas tu Ustaz kan. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita Fi Amanillah di Facebook IKIM. Soalannya, adakah pahala qada solat di bulan Ramadan ini lebih besar dari solat sunat tarawih Maulana? Jadi mana yang lebih utama bagi seorang itu, yang ada qada solat sebelum-sebelum ini Ustaz? Bila ditanya antara puasa, solat, antara solat qada dengan sembahyang sunat, maka jelas solat qada hukumnya wajib, sembahyang sunat hukumnya sunat. Antara sembahyang sunat dan sembahyang fardu bandingannya 70 kali ganda pahalanya. Dari segi pahala, tanggungjawabnya daripada segi tanggungjawab, maka sudah tentulah kalau ditanya yang mana lebih utama antara mengerjakan salat tarawih dan mengerjakan salat qada, maka jawapannya lebih utama mengerjakan sembahyang qada. Kalaulah seseorang itu dia banyak sembahyang qada, lalu pada bulan Ramadan ini dia terlalu sibuk dengan mengerjakan sembahyang qada sehingga dia tidak sempat untuk sembahyang tarawih, maka itu adalah suatu keuntungan. Dia tak perlu rasa bersalah. Mengapa pula dia nak rasa bersalah? Dia tidak sembahyang tarawih itu bukan sebab pergi minum kopi. Dia tak sembahyang tarawih itu bukan sebab mengomong kosong.
tetapi dia tak sembahyang tarawih. Itu sebab dia buat suatu tanggungjawab yang lebih besar daripada sembahyang tarawih, iaitu mengerjakan sembahyang qada. Maka sudah jelas jawapannya, antara sembahyang tarawih dengan sembahyang qada sudah tentulah menyibukkan diri dengan sembahyang qada itu lebih utama, bahkan hukumnya adalah wajib segera bagi mereka yang meninggalkan solat dahulu kerana kecuaian. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya soalan daripada Syakir Syakri di Facebook IKIM. Assalamualaikum Ustaz. Soalan beliau, mana yang perlu diutamakan ketika Ramadan, sama ada bertadarus Al-Quran atau khatam Al-Quran tetapi sendiri-sendiri Ustaz? Yang mana lebih utama? Bertadarus ataupun khatam Al-Quran? Di dalam bulan Ramadan, membaca Al-Quran sehingga khatam adalah dituntut. Yang lebih utama lagi, kalau boleh, bacaan sehingga khatam itu dikerjakan di dalam solat tarawih. Kalau seseorang itu bukan hafiz Al-Quran, maka dia jadi makmum. Kalau dia hafiz Al-Quran, dia membaca sendiri di dalam solatnya sehingga khatam 30 juzuk. Al-Imam Syafi'i luar daripada Ramadan mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Di dalam bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali setiap hari. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. 60 kali kalau Ramadan itu adalah 30 hari. Maka jelas daripada itu, membaca Al-Quran sehingga khatam adalah lebih lagi berbanding kalau kita baca tetapi tidak khatam. Lebih baik daripada itu adalah kita mengumpulkan kedua-duanya sekali. Kita bertadarus bersama jemaah, dan bahagian-bahagian yang kita tidak baca semasa tadarus tadi, kita sempurnakan di luar majlis tadarus. Di dalam majlis tadarus, kita baca bersama dengan jemaah, dan bahagian-bahagian yang bukan giliran kita baca dalam tadarus, iaitu kita tidak membacanya, maka kita sempurnakannya sebelum tadarus ataupun selepas daripada tadarus. Sudah tentulah mengumpulkan 2 amal lebih baik daripada hanya melaksanakan satu amal. Jawapan yang saya berikan tadi adalah kepada mereka yang sama ada dia baca Quran dalam tadarus ataupun luar tadarus. Dia tak ada masa nak melakukan kedua-duanya sekali. Kalaulah situasi kesibukannya seperti itu, maka jawapannya adalah mengkhatamkan Al-Quran luar daripada tadarus itu sudah tentulah lebih utama dan lebih afdal. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada satu soalan, saya kira soalan terakhir untuk sesi kita pada kali ini, daripada Muhammad Faizal Ahmad Ustaz. Kata soalannya adalah, jika seorang ada sakit yang menyebabkan dia sukar untuk berjalan jika tak makan ubat, namun dia nak juga puasa, tapi dalam masa yang sama maknanya dia tak akan makan ubat lah, dan tak boleh nak pergi solat Jumaat sebab tak makan ubat tadi. Soalannya, mana yang lebih aula Ustaz? Pergi solat Jumaat atau puasa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Kalaulah seseorang itu sakit sehingga dia tidak boleh berpuasa. Jadi sakit yang bagaimana membenarkan seseorang itu tidak berpuasa. Yang pertama, sakit yang bersangatan. Kalau dia berpuasa, dia akan jadi sakit yang bersangatan yang tidak mampu ditanggung. Maka dia boleh tidak berpuasa. Ataupun seseorang itu sakit yang kalaulah dia berpuasa, penyakit yang dia hadapi itu akan bertambah parah. Mungkin akan merosakkan anggota badan dia, organ dalaman ataupun anggota luar. Ataupun kalaulah dia berpuasa, akan menyebabkan penyakit yang dia hadapi itu lambat sembuh misalnya.
dalam bahasa yang lebih ringkas, sakit yang membolehkan tayamum. Sakit yang membolehkan tayamum, maka seseorang itu boleh untuk tidak berpuasa seperti mana firman Allah, "Man kana minkum maridan aw ala safar." Kalau seorang itu sakit ataupun dia bermusafir, maka dia boleh tidak berpuasa dan mengerjakannya luar daripada Ramadan dengan mengqadhakannya dalam beberapa hari yang lain. Bila ditanya antara mengerjakan solat Jumaat dan mengerjakan puasa Ramadan, maka sudah tentulah mengerjakan puasa Ramadan itu lebih utama. Kerana apa? Kerana puasa Ramadan ini hanya ada di dalam setahun, di dalam bulan yang tertentu sahaja. Di dalam bulan yang tertentu sahaja, iaitu di dalam bulan Ramadan. Luar daripada Ramadan tidak ada yang dipanggil puasa Ramadan, melainkan puasa qada sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, solat Jumaat ini banyak perkara-perkara yang kerananya dibenarkan untuk tidak solat Jumaat. Untuk jaga harta, untuk jaga diri, dibenarkan untuk digugurkan solat Jumaat. Maka dalam situasi seperti ini, bila ditanya yang mana lebih utama, adakah mengerjakan puasa Ramadan ataupun mengerjakan solat Jumaat, maka jawapannya insya-Allah mengerjakan puasa Ramadan itu adalah lebih utama lagi. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan, dan kita sampai ke hujung Ustaz. Untuk sedikit pesan-pesan Ustaz, kata-kata akhir daripada Ustaz untuk rakan pendengar kita untuk sesi kita kali ini. Silakan Ustaz. Jadikan Ramadan kita ibadat, bukan adat. Apa maksudnya? Iaitu jangan hilangkan ruh ibadat Ramadan ini ataupun ibadah puasa dan solat tarawih pada malam harinya di dalam daripada diri kita. Jadi bagaimanakah caranya untuk kita mengekalkan ruh ibadah di dalam ibadah puasa dan di dalam ibadah solat tarawih, dengan sentiasa kita menghubungkan ibadah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita membaca sebanyak-banyaknya apakah fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang berpuasa, maka barulah ibadah kita itu mempunyai ruhnya. Kalau tidak, ia hanya akan menjadi suatu adat. Seperti mana ada orang dia beradat tidak makan, berdiet. Di luar Ramadan pun dia tak makan. Maka puasa Ramadan itu hanyalah satu nama bagi tidak makan sahaja. Bahkan kita kena ubah, kita kena menambah baik ibadah kita, menjadikannya suatu ibadah yang mempunyai roh. Caranya kita hubungkannya dengan Allah. Kita ingatkan diri kita bahawasanya puasa ini adalah merupakan perintah Allah. Baca ayat Al-Quran yang di dalamnya Allah Ta'ala menyatakan kefarduan puasa Ramadan. Baca daripada hadis Nabi SAW, fadilat-fadilat Ramadan, supaya Ramadan kita itu mempunyai rohnya, dalam keadaan kita menyedarinya adalah sebuah ibadah. Begitulah juga, iaitu kita mengerjakan solat tarawih bukan hanya adat, tetapi kita bayangkan apa ganjaran yang diberitahu oleh baginda Rasulullah SAW, seperti mana Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mengerjakan sembahyang pada waktu malam di bulan Ramadan, dia mengerjakan itu dengan iman dan dengan menunggu ataupun mengharap ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diampunkan dosanya. Maka kita sembahyang tarawih dalam keadaan bersemangat, dalam keadaan kita berkobar-kobar, lahaf dan loba untuk mendapat pahala daripada Allah Ta'ala, iaitu merupakan pengampunan dosa. Maka kita akan dapati walaupun solat tarawih itu panjang, kita akan bersedia untuk berdiri bangun kerana mengharapkan ganjaran yang lebih besar kalau nak dibandingkan dengan kepenatan berdiri ketika mengerjakan solat tarawih, iaitu ganjarannya adalah
merupakan pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada ganjaran yang lebih besar daripada itu. Wallahu a'lam. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Dan Ustaz sendiri di Petaling pun solat tarawihnya 3 hingga 5 juzuk satu hari, satu malam, masya-Allah. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Sampai bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pada bulan Ramadan yang penuh keberkatan dan mulia ini, marilah kita mengambil peluang keemasan untuk membaiki dan meningkatkan prestasi diri agar dapat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sumbangan dari kita dapat mengimarahkan Ramadan. Ayuh menyumbang bersama Ummah Prihatin. Layari Facebook Ummah Prihatin. Sah dah solat? Dah, Mak? Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa. Kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Sesiapa yang membina masjid kerana Allah, Allah membina baginya rumah di syurga kelak, yakni binaan seumpamanya. Hadis riwayat Muslim. Marilah bersama berwakaf untuk pembinaan Masjid Lestari Perdana Seri Kembangan Mukim Petaling Selangor. Untuk maklumat lanjut, hubungi saudara Tuan Haji Ferry di talian 012-8063-928 atau saudara Zulkifli di talian 013-330-5525. Layari juga laman Facebook Masjid Lestari Perdana dan kongsikan bersama keluarga dan taulan. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad sehingga 30 April 2022 sahaja. Jimat berganda-ganda. Seorang Muslim boleh mendapatkan ganjaran pahala atas amalannya. Kita mempunyai peluang untuk bekalan hidup di akhirat dengan amalan sedekah, wakaf dan seumpamanya. Alhamdulillah atas sumbangan anda. Masjid Bukit Bandaraya Yusof Shah Alam kerja-kerja dapat digerakkan, namun perjalanan masih jauh. Marilah berinfak ke atas pembinaan Rumah Allah. Layari masjidbukitbandarayashahalam.com. Hubungi 03-8605-3676 atau 019-354-1115. Rancangan Tahsinul Ibadah itu tadi dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Ummah Prihatin Selangor. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook Ummah Prihatin. Pada bulan Ramadan yang penuh keberkatan dan mulia ini, marilah kita mengambil peluang keemasan untuk membaiki dan meningkatkan prestasi diri agar dapat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sumbangan dari kita dapat mengimarahkan Ramadan. Ayuh menyumbang bersama Ummah Prihatin. Layari Facebook Ummah Prihatin. Tunggu sebentar, solatlah dulu, tunaikan cepat kewajibanmu sembahyang fardu di awal